guys, welcome back to my channel. Terima kasih sebab kamu masih sudi menonton video di channel saya. Channel tidak seberapa ini, channel suri rumah, channel orang-orang biasa. Guys, saya doakan kamu semua berada dalam keadaan yang sehat. Apa yang viral sekarang? Sebenarnya saya malas sudah mau cerita pasal artis, sebab dorang selalu pantang nama dorang disebut dalam video, dorang akan klaim copyright, dorang akan saman, and so on. Duh. Ya, begitulah, ya kan. Sekarang dalam video ini saya tidak akan cakap pasal artis, boring. Saya akan cakap pasal Olimpik, guys. Saya seorang yang sangat suka menonton sukan Commonwealth, sukan Olimpik, Paralimpik. Semua saya suka, sapu orang bilang, apalagi Piala Dunia. Oke, tanpa basa-basi lagi, dalam video ini saya akan memperkenalkan 5 fakta menarik terkait penganjuran sukan Olimpik Tokyo 2020 kali ini di Jepun. Fakta pertama yang menarik bagi saya merupakan penganjuran itu sendiri. Tamasya ini sepatutnya berlangsung pada tahun lalu, tahun 2020, tetapi oleh karena satu dunia diserang pandemi COVID-19, maka ditariklah dari 2020 kepada tahun 2021, biar mungkin ada persediaan dari segi venue dia, para peserta, dan juga mungkin setiap negara pun ada pergolakan masing-masing dalam mempersediakan atau mempersiapkan atlet mereka. Jadi ya, itulah puncak kenapa Tokyo 2020 dilangsungkan pada tahun 2021. Para penganjur masih tetap menggunakan nama Tokyo 2020, memandangkan sepatutnya Tamasya Olimpik itu dilangsungkan pada tahun 2020. Tiada penonton dalam setiap acara sukan yang dijalankan. Bagi saya ini memang ya pembeributlah, kita semua masih dalam keadaan pandemik, dan yes, itu ialah satu langkah yang terbaik bagi mengurangkan risiko penularan atau jangkitan pandemik ini. Next, kita pergi kepada fakta kedua. Fakta yang kedua terkait Tokyo 2020 merupakan pemilihan maskot Olimpik itu sendiri. Pemilihan maskot ini telah dijalankan melalui undian 16.000 lebih murid di seluruh Jepun. Maksudnya murid-murid dia atau para pelajar di Jepun mengundi untuk 2 maskot ini. So, maskot pertama yang biru, Mirai Towa nama dia, merupakan maskot untuk Olimpik Tokyo 2020, manakala yang pink itu merupakan Somaiti, maskot untuk Paralimpik Tokyo 2020. Ya, bagi saya ini merupakan satu usaha kerajaan Jepun untuk melibatkan orang-orang muda di dalam memupuk lebih semangat kesukanan di kalangan murid-murid sekolah dorang sendiri. Pemupukan semangat cinta pada negara dan juga semangat kesukanan di kalangan anak-anak muda, sebab dorang dilibatkan dalam pemilihan maskot untuk satu tamasya sukan yang besar. Next, kita pergi kepada fakta yang ketiga. Terkait Olimpik Tokyo 2020. Fakta yang ketiga merupakan fakta gitar semula. Terdapat banyak barang gitar semula yang digunakan di dalam tamasya sukan Olimpik kali ini, bermula daripada podium, uniform, bed ataupun katil, serta banyak lagi. Terutamanya guys, medal. Medal ialah pingat emas, pingat perak, pingat gangsa, itu yang dorang selalu sangkut di leher. So, pingat itu diperbuat daripada barang-barang gitar semula yang telah didermakan oleh rakyat Jepun. Wow, salut tuh rakyat Jepun, sebab mereka menyokong usaha kerajaan untuk mengurangkan penggunaan barang ataupun bahan-bahan mentah melalui mereka mendermakan dorang punya barang-barang elektronik terpakai untuk dijadikan medal untuk tamasya Olimpik kali ini. So, tadi dorang sudah melibatkan murid dalam pemilihan maskot. Kali ini dorang melibatkan rakyat dalam pembuatan medal. Bagaimana saya mengatakan bahwa sukan Olimpik kali ini sangat-sangat mesra alam sekitar, karena katil yang diperbuat daripada cardboard juga untuk tamasya sukan kali ini adalah katil yang boleh digitar semula. Maknanya boleh digitar semula selepas digunakan untuk tamasya sukan Olimpik, which is sangat bagus supaya kita tidak mencemarkan alam sekitar. Memandangkan isu pemanasan global juga menjadi salah satu isu yang sangat serius di abad ini. Next, kita pergi kepada fakta terkait Olimpik Tokyo 2020 yang keempat.
Jepun merupakan negara Asia yang pertama dipercayakan untuk menganjurkan Sukan Olimpik. Jadi sebelum ini Sukan Olimpik tidak pernah dijalankan atau dilangsungkan di Asia. Sehinggalah pada tahun 1964. Pada tahun 1964, Jepun merupakan negara Asia pertama terpilih untuk menganjurkan Sukan Olimpik. Jepun sebenarnya sudah 4 kali terpilih untuk menganjurkan Sukan Olimpik, yaitu pada tahun 1962, tahun 1972, 1998, dan juga tahun 2020. Selain daripada itu guys, sebenarnya pada tahun 1940, Jepun sepatutnya menganjurkan juga Sukan Olimpik. Namun akibat daripada Perang Dunia Kedua tercetus, ya kamu maklumlah siapa watak utama pada waktu itu. Dan akhirnya Olimpik telah terbatal, sehinggalah pada tahun 1948 akhirnya Sukan Olimpik kembali, namun Jepun tidak diundang untuk menyertai Sukan Olimpik ketika itu, sehinggalah Olimpik tahun 1952 Jepun mulai lagi menyertai Olimpik. Kenapa dorang tidak diundang pada tahun 1948? Ya terkait dengan Perang Dunia Kedua. Kamu pun tahu apa watak Jepun ketika Perang Dunia Kedua, jadi ya wajar-wajar sajalah dorang kena pulau oleh beberapa negara kan. Saya sendiri pun saya tidak mau jemput Jepun masa itu. Fakta yang kelima guys. Fakta yang kelima terkait Sukan Olimpik Tokyo 2020 merupakan penggunaan bendera negara Rusia yang tidak dibenarkan. Jadi macam mana dorang mau ikut Sukan kalau dorang tidak boleh bawa bendera dorang? Kan? So, atlet dari Rusia menggunakan bendera ROC yang mana short form untuk Russian Olympic Committee atau dalam bahasa Melayu dia Komite Olimpik Rusia. Oleh karena Rusia telah dilarang menyertai mana-mana sukan selama 2 tahun oleh Mahkamah Sukan Dunia. Sukan pun ada mahkamah tahu, dorang ada Mahkamah Agung dorang sendiri. Berikutan Rusia telah terpalit isu doping, which is mana-mana sukan, mana-mana pelusuk dunia di kayangan maupun di bunian. Isu doping merupakan isu yang sangat serius. So, Rusia dilarang mengikuti mana-mana sukan untuk 2 tahun, termasuklah Olimpik kali ini. Atlet-atlet dari Rusia menggunakan bendera ROC dan lagu negara Rusia tidak akan dimainkan sekiranya atlet dari Rusia ini ataupun dari ROC ini memenangi pingat dalam acara-acara tertentu. So, bila dorang dapat pingat emas, dorang naik podium, ambil pingat, ambil bunga, ambil patung itu kan. Biasanya kan ada lagu negara, lepas itu bendera kena tarik di atas. Untuk Rusia kali ini tidak dilakukan. Namun mereka tetap naik podium, bendera ROC ditarik, bendera Russian Olympic Committee. Dia punya desain, dia punya bendera itu dipanggil bendera neutral. Sebab orang tidak boleh bawa bendera negara kan. Lepas itu lagu negara pun tidak boleh main kan. Jadi lagu apa yang kena main? Kan lagu ABC. So, dorang akan mainkan lagu Concerto No. 1. Kamu boleh Google lagu Concerto No. 1 itu ialah lagu apa, supaya kamu lebih tahu lah. Saya sudah Google, tapi saya tidak akan kasih pusing di sini. Saya takut kena copyright. Banyak sekali video saya kena copyright. Baru-baru guys, video saya pasal Norin itu. Wow, copyright guys. Jadi saya sudah padam. Jangan cari lagi video Norin tempat saya, oke? Itu saja. Oke, itulah 5 fakta menarik tentang Tokyo 2020. Yang pertama tadi kita cakap tentang penganjuran, yaitu dari tahun 2020 sehingga 2021. Yang kedua kita bercakap tentang pemilihan maskot. Yang ketiga tentang kitar semula. Yang keempat, Sukan Olimpik pertama kalinya di Asia adalah di Jepun. Dan juga fakta yang terakhir, penggunaan bendera ROC oleh atlet dari Rusia. So, itu saja guys untuk video kali ini. Terima kasih sebab kamu sudah menonton. Kamu boleh request video apa lagi yang saya boleh up di dalam channel saya. Dan kamu tinggalkan di bahagian kolom komentar, oke? Thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Jangan lupa subscribe, oke? Thank you.